أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung pada malam ini tadabbur surah Al-Kahfi ayat 39. Kita masih berada dalam kisah yang kedua, cerita yang kedua dalam surah Al-Kahfi. Kisah pertama iaitu kisah Ashabul Kahfi dah habis, dan kita masuk kisah yang kedua berkenaan dengan dua lelaki. Seorang yang Allah bagi segala harta dan kemewahan, tapi akhirnya dia syirik kepada Allah. Dan seorang lagi miskin, Allah tak bagi apa-apa, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat 38. Setelah lelaki yang diberi kekayaan dengan dua kebun yang besar masuk dalam kebunnya dalam keadaan dia zalim pada dirinya, dan dia berbangga dengan harta. Dengan arti kata lain, dia berbangga dengan kelebihannya. Sedikit pun dia tak rasa itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berkata pada kawannya yang miskin, ana aktsaru minka malan wa walada. Aku lebih banyak daripada kamu harta dan ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta dan lebih ramai pengikut ataupun anak-anak. Kemudian ayat 39, setelah kawan dia melihat, kawannya yang beriman tetapi miskin melihat lelaki yang kaya kufur kepada Allah, maka tanggungjawab seorang kawan ialah menasihatinya, menegurnya. Itulah sahabat yang sebenar, bukan membiarkan sahabatnya dalam keadaan kufur dan syirik kepada Allah. Dan sebenarnya itulah tugas seorang mukmin. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang melihat kemungkaran, apatah lagi kemungkaran yang paling besar iaitu syirik kepada Allah, maka adalah dia menegurnya. Pertama dengan tangan ataupun dengan kuasa, kalau tak mampu dengan lidah, kalau tak mampu benci, paling kurang benci dalam hati. Kemudian kata lelaki yang beriman, kata lelaki beriman dalam usaha dia untuk berdakwah dan menyelamatkan kawannya yang syirik kepada Allah. Dia bukan dengki kawannya memiliki harta yang banyak, tapi dia rasa sayang pada saudaranya sebab telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu katanya walaula, dan sekiranya ataupun jikalau iz dakhalta, iz ketika mana dia beza iz dengan iza. Siapa ingat? Apa beza iz dengan iza?
Is dengan iza. Kalau terjemah is, ketika mana? Kalau iza, apabila. Apa beza dia? Banyak kita jumpa dalam Quran is dan iza. Beza dia ialah is benda yang dah berlaku, benda yang dah berlaku. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Tuhan kamu berkata kepada malaikat, aku akan ciptakan manusia sebagai khalifah. Itu dah berlaku. Tapi kalau iza, belum berlaku. Iza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Dah berlaku ke belum? Belum. Okey, jikalau ketika mana dakhalta, engkau masuk, mana benda dah berlaku. Ketika mana engkau masuk, jannataka. Jannah apa dia? Kebun. Kebun ke syurga? Perkataan yang sama. Ada ketika dia jadi syurga, ada ketika dia jadi kebun. Sebab itulah ada pendapat ulama mengatakan ketika Allah perintah Adam masuk jannah, ada sebahagian ulama mengatakan itu bukan syurga di akhirat, itu adalah kebun di dunia. Apa dalil? Perkataan jannataka dalam surah Al-Kahfi bermaksud kebun di dunia. Jadi bukan semua jannah dalam Quran bermaksud syurga. Itu pendapat. Okey, kata lelaki yang beriman kepada sahabatnya dalam usaha dia untuk, bukan untuk minta bantuan, bukan untuk kongsi harta yang kaya tu, tak, tapi dalam usaha untuk menyelamatkan kawannya yang syirik. Kalau ketika mana kamu masuk kebun engkau, kulta apa dia? Siapa berkata? Dia. Dia ke kamu? Dia, kamu. Ta tu makna engkau. Kalau dia berkata qala, ketika engkau masuk kebun, engkau berkata Masya Allah. Apa makna Masya Allah? Apa yang dikehendaki Allah. La quwwata, tidak ada kekuatan. Jadi kuat tu sebenarnya bahasa Arab ke bahasa Melayu? Tak, bahasa Arab. Yang bahasa Melayu apa dah? Ke dengan an je. Yang tengah ni bahasa Arab, kuat, kuwah. Tidak ada kekuatan illa kecuali dengan kekuatan Allah. Okey, apa maksud? Apa mesej dakwah lelaki beriman ni kepada sahabatnya yang kaya tetapi syirik? Apa mesej dakwahnya? Apa dia? Dia disebabkan semua rahmat, rezeki dia tu pemberian Allah. Bila lelaki yang diberi 2 kebun yang besar, peringkat awal dia masuk kebun, apa dia cakap? Dia cakap ana aksaru minka malan, aku lebih banyak daripada kamu harta. Maksudnya semua yang aku dapat ni adalah hasil usahaku. Itu syirik kepada Allah. Nak hilang sifat syirik apa dah? Bila masuk kebun ataupun masuk rumah yang besar, yang mewah, ataupun kita ada rumah kedai yang berpuluh-puluh pintu, maka sebutlah Masya Allah. Apa maksud dia? Semua yang aku miliki adalah Allah kehendaki.
Tidak ada sedikit pun daripada usaha aku ataupun kecerdikan aku. Semua dengan kehendak Allah. Bila ada sikit je kita rasa ini usaha kita, ini kecerdikan aku, maka itu syirik. Syirik apa dia panggil tu? Syirik besar ke syirik kecil? Besar ke kecil? Kita makan ubat, kemudian sihat. Bila sihat kita kata, sebab saya makan ubat ni lah sihat. Syirik ke tak? Kecil ke besar? Kecil ke besar? Syirik kecil. Sebab dia bukan ambil Tuhan yang lain untuk disembah. Dia bukan sembah patung ataupun sembah syaitan. Dia hanya syirik dari segi apa? Sebab. Dia panggil syirik al-asbab. Dia menjadikan sebab tu sebagai penyembuh. Syirik kecil. Apa dia? Habis nak cakap apa? Masya Allah, aku sembuh ni sebab Masya Allah, Allah kehendaki, bukan ubat. Dan aku kaya ni la quwwata, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah yang bagi aku kaya. Aku tak kuat. Kalau ikut kudrat aku, tak boleh memiliki 2 kebun yang besar ni. Bahkan sunnah dalam satu hadis, Nabi kata, hadis riwayat Tabarani, tidak ada seseorang pun yang diberi nikmat oleh Allah kemudian dia sebut Masya Allah la quwwata illa billah, melainkan nikmat yang Allah beri itu tidak akan binasa kecuali dia mati. Sunnah Nabi, bila kita masuk rumah ke, naik kenderaan yang besar, yang mewah ke, masuk kebun ke, sunnah Nabi sebut apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Boleh? Apa-apa je. Bila anak cerdik, 5-5 semua cerdik, semua masuk universiti, orang perpuji, kita kata apa? Tengoklah siapa yang ajar dia. Syirik. Syirik. Ataupun anak kita semua handsome, macam Shahrukh Khan. Orang tanya macam mana handsome? Tengoklah bapak dia. Itu unsur-unsur syirik. Sebab apa? Dia tak sandarkan kepada Allah. Habis nak sebut apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Ini bukan budaya Melayu. Betul tak? Bukan budaya Melayu. Sedangkan dia ada dalam Quran dan dalam surah Al-Kahfi yang Nabi suruh kita baca setiap minggu. Kalau kita pergi negara Arab, di Mekah ke, di Jordan ke, di Lebanon ke, dia ada tulis ni, Masya Allah la quwwata illa billah. Di mana dia tulis? Di mana-mana, di rumah, di kedai, di kereta, kadang-kadang di belakang cermin kereta tu besar, Masya Allah la quwwata illa billah. Cuma kadang-kadang dia salah guna. Dia tulis ini besar, lepas tu dia pasal lagu pun kuat. Dia salah guna. Macam kita lah salah guna salam kan. Buka aurat, Assalamualaikum. Kadang-kadang baru nak menyanyi, Assalamualaikum. Itu pun salah guna juga. Boleh? Boleh tak jadikan sunnah budaya kita ialah bila kita rasa kagum dengan sesuatu yang kita miliki, sebutlah Masya Allah la quwwata illa billah. Orang tanya, jubah ni cantik, beli kat mana? Mesti mahal ni kan. Beli kat mana ni? Bagi tahu lah. Tak boleh bagi tahu. Kalau saya bagi tahu nanti awak terkejut. Itu syirik itu. Sebab dia rasa itu hasil daripada usaha dia. Sebab tu dia panggil syirik ni syirik khafiyun, tersembunyi. Kita tak rasa benda tu syirik. Kita tak rasa. Okey. Intarani, sekiranya kurang tepat, sekiranya bahawasanya Tarani apa dah? Engkau, ini kata lelaki beriman lagi, engkau melihat aku aqal
Lelaki yang syirik, dia kata ana aksaru, aku lebih banyak. Bila lelaki beriman nak ulang balik, dia kata apa? Engkau memandang aku aqal, lebih sedikit. Aqal lawan dia aksar, lebih daripada qalila, lebih sedikit. Minka, dari engkau, malan, harta, wa walada, dan anak. Ini bentuk syirik, syirik khafiyun, iaitu kita rasa kita lebih baik, kita rasa kita lebih banyak, dan kita merendahkan orang. Kadang-kadang kita tak sedar, kan? Tak sedar. Kita cakap tu tanpa kita sedar. Kamu tinggal kat mana? Rumah flat. Rumah flat? Dah berapa tahun tinggal rumah flat? Itu ada unsur nak merendahkan dia. Itu pun bentuk syirik. Bila kita nak merendahkan dia, maknanya secara tak langsung kita nak beritahu kita lebih baik pada dia. Bila kita nak beritahu kita lebih baik, mana kita nak beritahu ini adalah kelebihan aku. Okey? Ini antara penyakit manusia yang kebanyakannya tak disedari. Okey. Fa'asa, maka asa apa dia? Moga-moga Rabbi, Tuhanku, ayyu'tiyani, memberi aku khairan, lebih baik, min jannatika, dari kebun engkau. Lelaki beriman berharap kepada Allah, semoga Allah beri kepada dia kebun yang lebih baik daripada kebun lelaki itu, kawan dia. Apa maksud kebun yang lebih baik? Dan di mana? Tentulah di syurga. Orang beriman bila dia minta ataupun dia mengharap, dia akan mengharapkan yang kekal abadi. Sebab tu ada seorang sahabat, dia bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Dalam satu riwayat lain nama mungkin cerita yang berbeza lah, tapi maksudnya sama. Bila dia suka bantu Rasulullah, Rasulullah tak minta bantuan. Bahkan disebut dalam kitab Fiqh Manhaji Imam Syafi'i, dia kata kita jangan suka minta bantuan orang. Bila kita suka minta bantuan orang, itu petanda kita ada sifat sombong. Sebab kita anggap dia tu macam hamba. Sebab tu Nabi tak pernah minta sahabat tolong ambil air nak berwuduk. Nabi tak pernah minta. Tapi sahabat yang datang meminta untuk beri khidmat, jangan minta tolong ambil tu, tolong bawa tu. Itu seolah kita nak memperhambakan dia, dan secara tak langsung kita rasa kita kedudukan lebih tinggi daripadanya. Okey. Jadi sahabat ni suka bantu Nabi membawa air untuk Nabi berwuduk tanpa diminta oleh Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, nak bagi habuan dia. Salni, mintalah apa saja kamu nak. Maka sahabat tu jawab, as'aluka murafataka fil jannah. Aku minta nak bersama engkau dalam syurga. Dia ada peluang tak nak minta habuan kat dunia? Ada. Tapi dia tak minta. Nabi ulang sekali lagi, mintalah apa lagi selain pada tu. Kata sahabat ni, aku minta itu je, bersama engkau di syurga. Nabi ulang sampai 3 kali. Tapi permintaan dia satu sahaja, iaitu di syurga. Nampak? Itulah kecerdikan orang beriman. Dia tak minta benda yang tak kekal, ataupun benda yang akan binasa. Boleh? Bukan makna tak bagus, tapi kadang-kadang kalau ada peluang untuk dapat, maka mintalah yang kekal. Sebab tu kata lelaki ni, aku harap Tuhan aku bagi lebih baik daripada syurga engkau. Dan tidak ada kebun yang lebih baik melainkan kebun di syurga. Okey. Sekarang lelaki beriman ni terus lagi berdakwah. Wa yursila, dan
semoga dia, iaitu Allah, yursil, apa dia? Mengutus alaiha ke atasnya. Nya ni balik pada apa? Kebun. Lelaki beriman berdoa kepada Allah, semoga Allah mengutus ataupun menghantar ke atas kebunnya, iaitu kebun lelaki dia, lelaki kawannya, husbanan. Itu jam apa di situ? Petir. Petir daripada mana? Minas sama, dari langit. Ada juga dalam tafsir mengatakan husbana ni apa saja bencana ataupun azab daripada langit, sama ada petir ataupun hujan yang lebat. Maka bila Allah hantar petir ataupun hujan yang lebat ke atas kebun engkau, apa jadi? Fatusbiha, lalu ia menjadi sa'idan zalaqa. Apa dia? Tandus. Zalaqa, licin. Apa maksud ni? Biarlah Allah turunkan petir ataupun hujan yang lebat sehingga menghanyutkan semua kebun engkau, dan akhirnya kebun engkau tu, tanah tu menjadi datar je, kosong, tak ada satu pokok pun. Okey, boleh tak kita berdoa pada sahabat kita yang kaya macam ni? Boleh kah? Boleh. Ha? Kita miskin, sahabat tu kaya, sombong sangat, kita pun berdoa, ya Allah binasalah syarikat dia. Boleh ke tak? Ha? Apa dia? Boleh, apa dalil? Itu terdebur tu. Tapi jangan buat lepas ni. Ulama sepakat boleh berdoa kepada orang kafir ataupun orang yang betul-betul jahat menghalang Islam. Boleh kita berdoa. Kalau dia terlalu jahat sangat, sampai tahap kita boleh sebut nama dia. Dan Nabi pernah berdoa kepada orang-orang musyrikin Mekah dan Nabi sebut nama. Ada ketika dah hadis sahih Nabi sebut, ya Allah, jadilah orang Mekah kemarau seperti zaman Nabi Yusuf, 7 tahun kemarau. Boleh Nabi berdoa. Tapi sebabnya ialah, kenapa Nabi doa supaya orang Mekah ni lapar? Supaya mereka sedar dan akhirnya mereka insaf balik pada Islam. Tujuannya macam tu. Jadi sama juga lelaki ni, dia berdoa supaya kebun kawan dia hancur. Apa tujuan? Adakah tujuan jahat ataupun di sebalik itu ada tujuan yang murni? Apa tujuan murninya? Apa sebab kawan dia yang kaya ni syirik kepada Allah? Apa sebab? Apa punca? Puncanya kebun ni lah. Punca kebun lah dia jadi syirik. Jadi kawan yang beriman ni nak kawan dia yang kaya tu balik pada Allah, mentauhidkan Allah. Maka sebab dia syirik kena hilangkan. Apa dah? Kekayaan kebun. Jadi sebalik daripada doa tu ada niat yang murni dan tujuan yang sangat cantik, supaya kawan dia mentauhidkan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Boleh Boleh. Di sini juga kaedah dia apa dia? Kaedah dalam Quran. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Surah Baqarah. Apa maksud dia? Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Bunuh tu mati. Terpisah kehidupan dengan dunia. Tapi fitnah lebih dahsyat daripada mati. Apa maksud fitnah sini? Apa maksud fitnah? Ayat sebelum ni
Tuhan kata waqtuluhum, bunuhlah mereka. Siapa ni? Orang-orang kafir. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu jumpa dalam peperangan. Kemudian wa akhrijuhum, dan keluarkan mereka, usirkan mereka daripada tempat yang mereka usir kamu. Kemudian Allah simpulkan, kenapa sampai kena bunuh? Sebab fitnah yang dibawa oleh orang musyrikin, orang kafir lebih dahsyat daripada dia dibunuh. Maka mudarat yang paling ringan apa dah? Bunuh. Sebab apa? Kalau dia tak bunuh, dia akan bawa mudarat yang lebih besar, mengkufur, memurtadkan orang-orang Islam. Boleh? Jadi di sini, mana lebih dahsyat? Kawan dia yang syirik dengan kebun dia binasa dah hancur lebur. Yang mana lebih dahsyat? Yang mana lebih bahaya? Syirik. Boleh? Tapi kalau kita tengok, kenapa kawan ni jahat? Doa kawan tu, kebun kawan tu binasa. Tak, bukan jahat, baik. Sebab binasa kebun lebih ringan daripada mensyirikkan Allah. Dan dalam surah Kahfi juga Allah sebut satu kisah lagi yang menunjukkan kematian tu lebih ringan daripada syirik pada Allah. Maka Allah izinkan dibunuh budak yang kecil. Ada kan? Okey, anak kecil dibunuh dengan kebun dihanguskan ataupun dipetir. Mana lebih dahsyat? Mana lebih dahsyat? Anak kecil dibunuh dengan kebun yang hangus. Dua-dua dahsyat. Sebab apa? Anak kecil tu kalau tak dibunuh, dia akan syirik pada Allah. Dan kebun ni kalau tak dihanguskan, dipetir, dia akan syirik dan masuk neraka. Dua-dua dahsyat. Boleh? Tengok pengajaran yang Allah nak bagi tahu. Kadang-kadang kita tak perasan benda yang ada kat kita tu lebih dahsyat daripada kemiskinan. Kita ada segala-gala, tapi sebab ada segala-gala, kita solat lambat. Orang tu miskin tapi sentiasa solat awal. Mana lebih baik, kaya ke miskin ketika itu? Miskin. Dulu kita masa tak ada kereta, pergi ke masjid jalan kaki pula. Tapi bila dah ada kereta, sayang pula, bungkus pula. Okey. Ataupun doa lagi ni. Tak habis lagi doa ni. Apa doa Nabi Nuh pada kaum dia? Ini juga dalil boleh berdoa pada orang kafir. Sampai tahap apa dah? Minta Allah binasakan orang kafir. Yang kawan ni bukan minta kawan dia dibinasakan oleh Allah, tak. Dia minta hanya binasakan kebun, kawan dia masih hidup. Tapi Nabi Nuh, apa doa Nabi Nuh? Apa doa Nabi Nuh? Baca tak surah Nuh? Baca. Apa doa dia? Tak ingat. Surah Nuh ayat 26. Betul ke? Betul? Cuba terjemah. Wa qala Nuhun, telah berkata Nuh ataupun telah berdoa Nuh, Rabbi, wahai Tuanku, la tazar, jangan engkau biarkan alal ardi, di atas muka bumi ini, minal kafirin, daripada orang-orang kafir, dayyara, seorang pun. Dia bukan doa mati orang kafir 10 orang ni, tapi jangan tinggal seorang pun. Dan Allah makbul tak doa Nabi Nuh? Makbul. Mana boleh tak kita berdoa supaya Allah matikan semua orang kafir ni? DAP, MCA, MIC. Bolehkah? Boleh. Apa dalil? Dalil ni sunnah kita, syariat kita, syariat Nabi Nuh ke syariat Nabi Muhammad?
Nabi Muhammad pernah tak doa supaya semua orang musyrikin Mekah dia matikan oleh Allah? Pernah tak? Tak. Bahkan bila Nabi pergi ke Taif, orang kafir baling batu, apa doa Nabi? Beri hidayah. Kita dah tak berdakwah, nak doa supaya mati pula. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, tak boleh kita berdoa supaya semua Allah matikan orang kafir. Tak boleh. Habis yang ni ini pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia kata Allah dah bagi tahu kepada Nabi Nuh, orang kafir yang ada tu semua tak akan beriman. Nabi Nuh dah tahu. Maka dia pun berdoa dan Allah makbulkan. Semua mati kan? Yang naik kapal saja yang beriman kepada Allah. Okey? Lagi pula Nabi Nuh berdoa ni setelah dia berdakwah berapa lama? 905 tahun. Dan bila dia berdakwah, apa kaum dia buat? Tutup telinga, tutup muka kan? Tapi dia terus berdakwah. Kita bila berdakwah, apa orang buat? Orang tak buat apa-apa sebab kita tak berdakwah. Jadi jangan berdoa. Atau yusbiha, menjadi ma'uha. Apa mana ma'? Ma'u Zamzam. Bila sebut Zamzam tahu air. Airnya. Apa maksud airnya? Air apa ni? Ini doa lelaki beriman ni. Pertama, dia ada dua doa. Pertama, Allah turunkan azab daripada langit, sama ada petir ataupun hujan yang lebat. Yang kedua, doa kedua, Allah jadikan airnya, itu air sungai di kebun lelaki ini, ghaura. Ghaura apa dia? Kering. Jadi Allah boleh binasakan dengan air, sama ada daripada langit ataupun daripada bumi. Daripada langit apa dia? Allah turunkan air yang lebat, hujan yang lebat, kebun tu akan binasa, akan mati. Macam di Kelantan lah, banjir besar sampai ke tiang lampu, semua pokok-pokok tumbuhan binatang mati. Ataupun Allah binasakan dengan air juga, tapi daripada bumi. Caranya apa dia? Allah keringkan air, pun pokok akan mati juga. Boleh? Soalan kenapa lelaki ni berdoa supaya Allah turunkan azab daripada langit dulu, barulah daripada bumi? Apa pengajarannya? Ikut tertib tu mana ada sebab lah tu. Kenapa dia berdoa Allah turunkan azab daripada langit dahulu? Dia nak kebun tu binasa. Cara apa yang betul-betul cepat binasa dan tak boleh diselamatkan? Apa cara dia? Bila Allah turunkan petir, tak ada ruang, tak ada masa untuk selamatkan. Betul? Ataupun Allah turunkan hujan yang lebat, tak ada masa nak selamatkan. Tapi kalau Allah keringkan air sungai dia, ada ruang lagi, ada masa untuk selamatkan. Maka dia utamakan yang ni dulu. Kalau boleh turun azab daripada langit supaya sekaligus hancur. Ghaura ni kering. Ada satu ayat yang juga perkataan sama. Pernah sebut tak dalam satu surah yang saya rasa semua kita selalu baca? Perkataan ghaura. Siapa yang selalu baca, dia boleh keluarkan ayat tu. Maksud dia sama juga, air menjadi kering. Apa dia? Surah apa? Surah apa? Kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura. Surah Sejadah ke surah Kahfi ni? Surah Al-Mulk. Ayat ke berapa ni? Ayat ke berapa ni?
Ayat terakhir lah. Ayat 30 kan? Baca tak ayat ni? Baca? Baca? Okey, cuba terjemah sikit. Qul, katakanlah, ara'aitum, tahukah kamu, in, sekiranya asbaha dengan yusbihu samalah. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Sekiranya telah menjadi ma'ukum, air yang kamu minum, telaga ke, air pahit ke, ghawra, kering kan? Sambungan, faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau air yang kamu minum, air syabas tu kering, siapa yang boleh bawa datang air yang lain? Siapa boleh bawa? Tak ada siapa boleh bawa. Boleh? Sebab tu setiap surah bila Nabi suruh baca dan Nabi begitu ada kelebihan, maknanya ada maksud yang tersirat dalam surah tersebut. Kalau kita faham, menginsafkan kita. Okey. Ataupun Allah jadikan air di kebun kamu ghawra, kering. Falan tastati', maka lan tastati', kamu tidak sekali-kali mampu lahu mencarinya ataupun mendapatkan air. Bila Allah jadikan air sungai di kebun kamu kering, kamu tak boleh cari yang lain. Maka akhirnya Allah makbul tak doa lelaki ni? Allah makbulkan. Apa berlaku? Wa uhita, dan kebinasaan, uhita meliputi, bisamarihi dengan hasil-hasilnya. Hasil-hasil kebun semuanya binasa. Tengok Tuhan nak bagi tahu binasa tu tahap mana tu. Adakah separuh? Adakah 2/3? Fa asbaha, lalu asbaha jadilah, yuqallibu ya muqallibal qulub. Makna dia, kalau muqallib ada mim kat depan kan, bari depan, itu yang membolak-balikkan orang ataupun Tuhan lah. Dalam doa tu Tuhan. Kemudian dalam surah Kahfi juga kita dah tadabbur ayat tu. Tuhan cerita pasal Ashabul Kahfi. Wa nuqallibu, kami membolak-balikkan badan Ashabul Kahfi, zatal yamin wa zatal shimal, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kalau yuqallibu apa mana? Lalu jadilah dia ni tuan punya kebun yang syirik. Yuqallibu, membolak-balikkan, kaffaihi, kaf ni, ini kaf, tangan, daripada pergelangan tangan sampai hujung, kaf. Dia buat apa ni? Yuqallib macam ni. Itu isyarat apa tu? Kita balik rumah, kita tanya isteri, beras ada lagi? Sikit. Kita fahamlah. Besok pula kita tanya, beras ada lagi? Dia tak jawab. Apa makna tu? Liau. Subhanallah, tengok bahasa Al-Quran. Tuhan nak gambarkan kebun tu hangus semua sekali. Dengan apa? Dengan cara maknanya Allah nak beritahu kuasa Allah. Kebun ni berapa lama kawan ni habiskan duit, masa dia, belanja dia, pekerja dia, tapi Allah nak binasakan sekaligus, habis. Boleh? Maka sebab itulah jangan sombong. Sebab tu kena sebut apa tadi?
Masya Allah, la quwwata illa billah. Okey? Jadi kalau suami tanya apa-apa, jawab je. Ada bawang? Duit ada? Membolak-balikkan kafai ni, satu ke dua? Dua sekaligus. Menunjukkan hancur semua. Kedua tangannya. Sebenarnya kaf ni tapak tangan, kedua tapak tangannya. Tanda dia menyesal di atas apa ni? Ala atas ma anfaqa. Apa yang anfaqa dia telah belanjakan. Subhanallah. Apa yang dia telah infakkan fiha, padanya. Pada apa ni? Pada kebun. Maknanya dia menyesal. Sebab apa? Duit dah habis mungkin ratus ribu, umur dia, masa dia, mungkin baja yang dia tanam tu baja yang terbaik, semua mahal, tapi sekelip mata. Boleh? Dan Allah gambarkan lagi kebun tu hancur apa dia? Wahya khawiyah. Dan ia khawiyah ni apa dah? Runtuh ataupun runtuh. Ala urushiha, para-paranya. Para-paranya tahu? Tahu para? Tak tahu? Arash ni jangan terjemah singgah sana. Ini kebun. Kebun apa ni? Anggur. Kebun anggur ada apa? Ada panggil apa tu? Atap. Oh, atap kita bumbung. Para kan? Para ke para-para? Para-para kan? Betul bahasa saya, para-para. Jadi Allah nak beritahu, kadang-kadang para-para tak runtuh, tapi pokok tu mati. Okey lagi, boleh tanam semula, para masih ada. Tapi sekarang bukan setakat pokok tu mati, para-para pun roboh dan runtuh, hancur. Semua tak boleh buat apa dah, tak boleh diselamatkan. Wa yaqul, dan dia berkata, ya laitani, wahai ataupun alangkah, ya laitani, alangkah baiknya, lam usyrik. Sekarang dia sedar. Tengok kawan dia, baik tak baik kawan dia, walaupun nampak macam jahat, doa supaya kebun kawan dia semua terbakar hangus, nampak macam jahat, tapi berhasil tak tujuan dia. Akhirnya kawan dia yang kaya ni sedar apa punca dia. Dia sedar apa punca kebun dia semua hancur. Puncanya apa dah? Alangkah baiknya lam usyrik, aku tidak mensyirikkan bi Rabbi, dengan Tuhanku, ahada, seorang pun. Subhanallah. Tengok. Jadi antara cara ataupun strategi berdakwah termasuklah kita cari sebab kenapa dia syirik pada Allah. Dan kalau dengan sebab dia syirik tu hilang, sebab tu dia balik semula, dia sedar, kita boleh berdoa. Maknanya dakwah ni kena pelbagaikan. Jangan setakat cakap je, ceramah aja, tapi kita tak tahu punca orang tu syirik sebab apa, punca orang tu tak salat sebab apa. Kita dah baca kitab fiqh aja. Dakwah kena pelbagaikan, pelbagaikan. Kalau dia syirik, cari punca dia. Kalau sampai tahap kena doa, doalah.
supaya hilang punca dan akhirnya dia sedar. Boleh? Dan syirik di sini syirik apa ni? Bukan syirik sembah patung, bukan syirik menduakan Tuhan. Syiriknya ialah dipanggil dalam istilah tauhid syirkul asbab. Dalam istilah tauhid ada satu istilah syirkul asbab. Syirik sebab. Dia yakin dia kaya sebabnya dia pandai. Syirik. Dia yakin dia sihat sebabnya dia jogging setiap pagi. Dia yakin dia cantik sebab apa? Sebab dia jaga muka dia. Syirik. Boleh? Ada semalam ada student saya, dia kata, Ustaz, saya sejak puasa Isnin Khamis gula saya turun. Jadi sebab tu saya sentiasa puasa Isnin Khamis. Saya kata betulkan niat. Seolah dia puasa Isnin Khamis nak kurangkan gula. Itu boleh syirik tu. Seolah dia yakin juga dengan sebab puasa tu gula dia turun, bukan kerana Allah. Boleh jadi syirik. Itu dia panggil syirik khafiyun, tersembunyi. Kita tak sedar pun. Kita tak sedar. Kadang-kadang kita, contohlah, kita ni baca sikit ingat, hafal sikit mudah ingat. Orang pun kata, kamu ni makan apa? Saya tak pernah tengok maksiat. Itu syirik dah tu. Syirik tu. Faham tak? Dia tak sandarkan sebabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tengok maksiat boleh hafal, budak-budak hafal Quran, kadang-kadang derhaka pada mak apa, boleh hafal 30 juzuk. Kan? Boleh? Ustaz, macam dia kata dia banyak rezeki sebab dia banyak beribadat. Dia nak galakkan orang sebab dia banyak rezeki, sebab dia banyak beribadat. Banyak rezeki kena tanya lagi. Rezeki dia banyak tu berapa juta? Kadang-kadang dia perasan banyak, tapi sebenarnya tak banyak pun. Berapa banyak? Tanya dia dulu. Kadang-kadang dia perasan kalau ada 10,000 tak banyak. Sebab kena tahu syirik tu. Syirik. Walaupun nampak cantik sebab ibadat, tak. Sebab ibadat tak menghasilkan rezeki. Ibadat menghasilkan apa dah? Taqwa. Semakin dia beribadat, semakin dia bertakwa pada Allah. Dan bila semakin bertakwa, semakin dia merendah diri. Itu hasil daripada ibadat. Nabi, dia dengan Nabi agak-agak siapa paling banyak beribadat? Nabi. Siapa paling banyak rezeki? Dia. Kena tanya. Boleh? Itu bentuk syirik tu. Kenapa body kamu tak ni? Saya selalu pergi kat gym. Itu syirik tu. Kenapa kamu body kamu lemah aja? Sebab saya zuhud. Pun syirik juga. Jadi dia percaya dengan sebab dia zuhud, dia boleh jadi kurus. Nampak tak? Ini bahaya ni. Allah nak beritahu syirik tersembunyi. Ramai yang tak sedar. Dan kita pun jarang sebut ni. Masya Allah, la quwata illa billah. Jarang kita sebut. Bila tak sebut, ada kemungkinan kita syirik. Okey. Boleh? Kita tersembunyi tak sudah kita sebut, tapi memang kita memang kita tahu sebut Allah, tak lafazkan. Contoh? Dia macam Ustaz sebut, tapi dalam hati tak senang kita semua. Contoh ubat lah. Kita makan ubat, kita tahu Allah yang menyembuhkan, tapi mulut tu, kalau kamu nak sembuh, pergi klinik ni. Dalam hati Allah. Jadi yang mana satu ni? Yang kita cakap bukan daripada hati. Hati kita cakap semua Allah. Tak, bukankah yang keluar daripada mulut tu sebenar daripada hati? Ke daripada mana? Daripada dua hati dia. Tak, semua yang keluar daripada mulut manusia adalah daripada hati sebenarnya. Saya memang niat saya lain, tapi saya cakap lain. Tak ada. Yang kamu cakap itulah daripada hati kamu. Kecuali kamu bersifat munafik. Kan? Sebab cara kita cakap dia, orang Melayu cakap macam tu kan. Orang Melayu cakap, selalu orang Melayu cakap macam tu kan. Makan ubat ni baik, buat ni jadi baik kan. Tahu sebab apa orang Melayu selalu cakap macam tu?
Tahu? Sebab dia tak tadabbur ayat ni. Kalau dia tadabbur, hilang penyakit tu. Dia tak tahu ayat ni. Allah nak bagi tahu penyakit besar manusia ni, yang ramai yang tak sedar. Dan Allah rakam kisah Qarun. Qarun jadi sesat, jadi syirik sebab apa? Apa kata Qarun? Saya dah sebut sebelum ni kan. Tengok ayat Qarun ni. Innama, surah Al-Qasas ayat 81. Kita bila sebut Qarun, kita rasa apa? Aku tak mungkin jadi macam Qarun. Tapi tengok ayat Qarun tu, macam-macam kita pernah sebut je. Apa dia? Innama, sesungguhnya hanyalah, utituhu, aku diberinya, iaitu harta. Sebab apa? Ala ilmin indi, disebabkan ilmu yang aku ada. Apa? Syirik. Kamu boleh jawatan besar ni, kenapa? Sebab saya belajar sampai PhD. Syirik. Boleh? Kamu boleh mengajar hebat ni sebab apa? Awak tahu tak saya belajar berapa orang guru? 50 maulana. Syirik. Syirik. Kalau orang tanya kita nak cakap macam mana? Kalau orang tanya, orang kata ikhlas dia kata awak ni macam mana jadi ni? Macam mana kerja? Kita tak tahu. Pertama sekali jawab dulu, Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau dia tak puas hati, barulah detailkan. Sebab ini ilmu ni, ilmu. Kalau tak ada yang ni boleh rosak akidah. Saya dapat ni sebab Allah kehendaki, dan tidak ada kekuatan melainkan Allah saja. Allah yang bagi. Sebab kalau kita kata saya belajar 20 tahun dengan 50 orang guru, kawan tu jawab, saya pun 20 orang guru tapi tak sepandai awak. Nampak tak? Bukan sebab guru ramai, bukan sebab belajar lama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama Nabi berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Tapi dia paling banyak meriwayatkan hadis, 5,000 lebih. Abu Bakar lagi lama, Osman lagi lama, tapi dia tak sampai 4 tahun. Dia paling banyak meriwayatkan hadis, 5,000 lebih. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Kadang-kadang belajar sampai 20 tahun, baca Quran pun salah baris, Arab pun tak pandai. Jangan bangga. Sebab itulah bila kita mengajar, kadang-kadang setengah ustaz, dia mengajar, dia sebut sejarah dia. Tak payah sebut, orang tak nak dengar pun. Saya belajar kat Mekah, kemudian pergi Pakistan dengan 10 orang guru, kitab-kitab yang tak ada kat kedai saya belajar habis. Tak payah sebut. Tak payah sebut. Boleh? Kalau dia tanya detail, sebut. Awak nak tahu detail ni ada sebab ke? Kalau perlu, kalau penting saya beritahulah. Tapi bila saya beritahu, saya nak beritahu awak, yang saya beritahu bukan sebab saya pandai, Allah yang bagi pandai. Boleh? Bukan sebab saya belajar banyak guru, tapi Allah yang bagi. Okey. Boleh? Cukup setakat ni. Subhanallah. Kalau nak keluarkan pengajaran dalam berapa ayat ni? 3 ayat. Empat ayat kan? Cuba keluarkan antara pengajaran. Pertama, setiap orang wajib berdakwah. Setiap orang wajib berdakwah. Lelaki yang berdakwah pada sahabat dia, adakah dia Nabi? Bukan. Adakah dia ulama besar? Bukan. Sahabat biasa. Tapi menunjukkan bahawa setiap orang wajib berdakwah. Bahkan dalam surah Yasin, yang pergi berdakwah siapa dia? Dalam surah Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun, seorang lelaki. Allah tak sebut orang yang alim, Allah tak sebut Nabi. Maka setiap orang wajib berdakwah. Tambah-tambah kawan dia, jiran dia, sahabat dia. Yang kedua,
benda yang boleh membawa kepada syirik yang tersembunyi, berhati-hatilah, iaitu syirik asbab. Kita sangka sebab itulah kita jadi macam ni, sebab makan ubat, sebab exercise, sebab selalu berjalan pagi, kan, sebab selalu bangun pagi, sebab selalu solat sunat. Itu tak boleh. Yang keempat, bila kita diberi nikmat ataupun bila kita rasa bangga dengan yang kita miliki, sebutlah cepat-cepat, Masya Allah, la quwwata illa billah. Yang kelima, dibolehkan kita berdoa supaya Allah binasakan harta seseorang, supaya dia kembali kepada Allah. Tujuannya supaya dia kembali kepada Allah, bukan kerana dengki. Bukan kerana dengki. Yang kelima, harta yang banyak bukan tanda seseorang itu mulia, dan orang yang miskin bukan tanda dia adalah hina. Okey, boleh cukup berapa tadi? Tak ingat berapa? Okey, ada soalan ke? InsyaAllah lepas ni kita pergi berdakwah. Kalau tak berdakwah, cukup setakat ni ayat kita belajar. Kita tak sambung dah. Sebab sunnah Nabi. Kan macam tadi yang Ustaz cakap pasal bila dia berasa bangga tu kan, kalau niat kita bergurau, contohnya anak dia kancak handsome kan, lepas tu dia tanya orang dia cakap anak tu handsome lah, lepas tu dia pun cakap tengoklah bapaknya, tapi niat dia hanya untuk bergurau, dia nak bergurau untuk gelak tahu. Dia kira syirik juga. Kalau kawan dia tahu dia memang kaki bergurau, tak apa, sebab sama-sama faham. Tapi kalau orang yang tak faham, boleh menjadikan silap faham dan boleh jadi fitnah pada dia. Jangan. Satu. Yang kedua, sebaik-baiknya jangan bergurau. Walaupun bergurau, tapi tak membawa faedah, kan? Tak membawa faedah. Sebaik-baik jangan bergurau. Ada satu hadis, kan, Nabi kata, aku akan jadi pemimpin di satu tempat di syurga. Kepada siapa ni? Kepada orang yang meninggalkan bergurau, meninggalkan bercakap bohong, walaupun dalam keadaan dia bergurau. Faham? Kelebihan orang yang meninggalkan bercakap bohong walaupun dalam keadaan bergurau, dia akan ditempatkan satu tempat di syurga yang Nabi akan jadi pemimpin di situ. Itu bergurau tu. Kenapa anak kamu handsome? Tengoklah bapak dia, itu bohong tu. Anak dia cantik bukan sebab bapak, walaupun niat dia bergurau. Sebaik-baik tinggalkan. Okey. Sebab ada bapak handsome, anak tak handsome. Dan ada sebaliknya. Sampai kita tak percaya, betul tak anak kamu ni? Tak ada mih langsung. Okey, cukup Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.